akan ada satu perubahan yang dibawa kepada seksyen berita awal semasa. Ya, betul. Jadi kita bercakap tentang transformasi berita awal semasa Best RTM dan kita nak tahu apa sebenarnya perubahan yang akan dibawakan dan sedang dibawakan sebenarnya bagi memastikan berita dan juga program awal semasa tetap relevan dan diikuti semua lapisan masyarakat. Jadi seperti mana yang Hani war-warkan tadi, kita ada tetamu yang cukup istimewa. Ya. Jadi pada waktu ini kita nak persilakan ke set kita di Sarawak Malaysia, iaitu Puan Zuraida Muhammad Arif, Timbalan Pengarah Bahagian Berita Awal Semasa Jabatan Penyiaran Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar? Silakan. Okay. Alhamdulillah berjumpa kita hari ini untuk bercakap tentang transformasi Best RTM. Pasti memang best belaka lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Kita akan bawakan yang terbaik untuk RTM. Iya. Sempena 75 tahun ulang tahun RTM ke-75 dan juga ulang tahun orkestra RTM ke-75. Dan best pun tidak terkecuali untuk membawakan berita-berita, laporan-laporan yang terbaik berkaitan 75 tahun RTM. InsyaAllah. InsyaAllah. Setakat ini untuk para penonton setia RTM, sememangnya mereka sedia maklum bahawa di TV1 dan TV2 ada dipautkan pelbagai berita dalam pelbagai bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin sebagai bahasa-bahasa utama yang digunakan dan juga dalam bahasa lain menerusi stesen radio. Ya. Apakah antara pembaharuan yang akan dibawakan oleh BEST itu sendiri melihat kepada perancangan sedia ada dan apa yang kita akan lakukan pada masa hadapan? Okey, Terence dengan Hani. Sebelum tu saya nak recap je balik sikit mengenai apa yang especially BEST dah buat sempena dengan ulang tahun RTM. Kalau kita tengok pada 1 April yang lepas, kita membawakan ikon-ikon legenda RTM untuk kembali bersama dengan RTM sempena dengan ulang tahun ke-75 RTM. Contohnya dalam berita perdana malam tu pada 1 April kita membawakan Tuanku Permaisuri Selangor untuk bersama membaca berita, mengimbas kembali beliau sudah 20 tahun. Dan kita juga bawakan Datuk Harjit Singh dan juga Datuk Jasni untuk bersama dalam berita perdana pada malam itu. Itu antara permulaan detiknya untuk kita membawa transformasi BEST ke depan lagi. Because transformasi BEST kita bermula tahun ini sehingga tahun 2023 seiring dengan transformasi RTM. Itu antara yang kita bawakan dan dalam pengisian berita. Dan kita juga pada hari itu mengorak langkah membawa 75 lintas langsung sepanjang hari. So itu juga antara yang kita akan cuba buat berterusan, tapi bukan 75 lah. Tetapi dari segi macam Terence tanya tadi itu, untuk pengisian itu kita akan terus membawakan laporan-laporan berita semasa secara real time menggunakan kemudahan-kemudahan yang kita ada dan juga menggunakan biro-biro negeri kita. Kita ada wartawan di seluruh negara yang mana kita mengharapkan dan kita yakin kita mampu membawakan laporan-laporan yang terkini secara real time daripada lokasi-lokasi, pelbagai lokasi setiap negeri. Itu antara yang kita rancang dan secara berterusan yang kita akan bawakan. Because every time is real time untuk news. Kadang-kadang kita mungkin tidak sedar bahawa pautan-pautan berita RTM ni sebagai sumber rujukan utama diguna pakai oleh semua agensi media yang lain. Dan ihsan RTM tu diletak kecil je. Betul. Kita kena wajibkan supaya dibesarkan selepas ni. Ya, betul. Dan melihat kepada transformasi perancangan yang dibuat sebelum, sedang dan akan dilaksanakan nanti, mengapa ia dilihat begitu penting untuk kita melaksanakan perubahan itu sekarang? Sebab kita perlu membawa perubahan itu seiring dengan masa. Kalau kita tak berubah, kita akan diubah. So kita nak pastikan RTM terus kekal relevan sekarang. Kalau boleh 75 tahun akan datang. Terus relevan dan seterus-terusnya sampai bila-bila. Sebab kita yakin RTM adalah sebagai agensi kerajaan yang membawa agenda nasional. Kalau kitalah medium yang boleh membawa agenda-agenda nasional untuk yang sahih. Sebab tu kita pun tagline kita yang sahih di berita RTM. Sebab
segala agenda nasional, contohnya kalau kita sekarang pun kita dah bawa, kalau Terence dan Hani tengok, setiap kali pertusan tu kitalah yang akan membawakan maklumat on vaksin, COVID-19 daripada tahun lepas bermulanya pandemik. Itulah kita memberi peranan kita, membawa peranan kita untuk membawa mesej kepada rakyat. Apakah yang kerajaan lakukan untuk memastikan semua rakyat mengetahui mengenai pandemik COVID-19, apa yang perlu dilakukan, apa yang sedang berlaku dan segalanya. So itu antara peranan yang perlu kita mainkan kini dan selamanya. Sebab kita itulah agenda misi kita untuk memastikan segala maklumat sampai kepada rakyat di segenap lapisan, tak kira kawasan dan tak kira kategori. Termasuklah sebab tu kalau kita tengok, kita juga akan terus memastikan golongan OKU. Contoh kita ada jurubahasa isyarat. Sekarang ni pun kita dah perkemaskan, kita kembangkan, bukan setakat dalam berita perdana yang ada jurubahasa isyarat, tetapi sekarang ni kita dah mengadakan dalam berita wilayah. Sebelum ni kita cuba, tapi sekarang kita akan berterusan, berita wilayah pun akan ada jurubahasa isyarat. Itu contoh untuk transformasi dalam OKU lah, untuk kita pastikan no one is left behind dalam menerima maklumat. So sefasa seterusnya kita ada berfasa lah transformasi BES ini. Fasa pertama, fasa ikut tahun lah. Fasa pertama, fasa kedua sampailah 2023. Okey, jadi itu dia. Dan dalam masa yang sama juga kita nak tahu dari segi aspek perubahan yang berlaku, BES, adakah ia hanya terbabit perancangan program terbitan BES saja, atau akan ada transformasi dari segi penampilan peneraju barisan hadapan, ada wajah-wajah baru dan sebagainya? Sudah semestinya. Kalau kita nak terus kekal relevan, kita kena bawa perubahan. So perubahan tu bukan saja dari segi konten. So content adalah sebahagian daripada transformasi yang kita akan bawa. Dan selain daripada itu, kita juga akan membawa dari segi persembahan dan juga treatment. Contoh, untuk peneraju-peneraju pun kita akan dari masa ke semasa akan terus membuat mencungkil-cungkil bakat-bakat baru, so that kita akan lebih segar, lebih menarik dan lebih kata orang dapat memikat hati penonton lah untuk kita paparkan, untuk menjayakan program-program berita ewas masa. Yang itu yang penting. Tetapi Hani dengan Terence masih berada di sinilah. Sudah semestinya. Cuma kita perlukan wajah-wajah barulah kadang-kadang tu untuk program-program yang baru yang mungkin kita akan rancang dalam program transformasi ini, maka kita perlukan kemukakan wajah-wajah baru, bakat-bakat baru. Antara wajah-wajah lama ni banyak dah kita korban. Sampai rambut pun dah. Pun dah tak ada. Tapi kita mengerti bahawasanya bila kita dapat untuk menarik audiens dalam kalangan orang muda, jadi perlu untuk kita bawa crowd mereka juga. Jadi mereka sekarang ni terdedah dengan media sosial, sekarang dengan adanya TikTok dan sebagainya. Jadi mereka perlu dibawa, panggil untuk mereka cakna juga dengan situasi ataupun isu-isu semasa. Jadi ini antara acuan formula yang dibawakan demi transformasi berita ewas masa RTM ini. Baik, dan dalam masa yang sama, selaras juga dengan era digitalisasi kini, apa bentuk ataupun konsep yang diterapkan dalam program ewas masa dan juga berita RTM? Okey. Jadi dalam bentuk itu, untuk digitalisation ni kita akan terus perkukuhkan lagi, perkemaskan lagi. Kalau sekarang pun kita tengok banyak program-program kita yang kita gunakan media sosial. Kita tak panggil tetamu di studio, tambahan dengan norma baru. Dan itu pun antara konsep-konsep yang kita akan terus adakan, macam Hani kata, untuk tarik crowd orang muda perlukan benda-benda yang dalam media sosial. So itu pun akan kita tambah baik dan kita akan perkemaskan lagi dan perbanyakkan lagi. So that kita dapat mampu menarik eyeball orang-orang muda untuk menonton RTM as a whole. Because berita ewas masa part of RTM, kan, sebahagian daripada RTM. Jadi
Itu antara perancangan-perancangan kita. Kita dari segi konten, satu kita akan tambah baik. Baik dari segi untuk orang muda atau semua golongan masyarakat. Dan persembahan pun kita akan tambah baik lagi. Contoh macam berita perdana bermula 1 April kita dah tukar dia punya look and feel. So kita dah perbanyakkan juga dari bentuk grafik dan sebagainya. Sebab itu antara yang saya rasa golongan muda lebih terpikat nak tengok. So kita akan perbanyakkan teruskan unsur-unsur sebegitulah so that bukan saja dapat menarik minat mereka menonton RTM untuk mendapat maklumat-maklumat yang sahih, tetapi juga untuk kita memberi persepsi baru yang RTM juga banyak berubah seiring dengan ulang tahun dan perubahan masa. Gitu. Satu kekuatan RTM yang sering diperkatakan adalah kepelbagaian bahasa yang diperlukan. Program-program yang bukan sahaja berbentuk berita tapi juga hiburan dalam kepelbagaian bahasa merangkumi komposisi kaum di Malaysia. Jadi apakah perancangan kita untuk terus menggunakan acuan yang sama ini ataupun berkukuhkan lagi dalam menambahkan jumlah rancangan dalam bentuk bahasa yang lain? InsyaAllah, Terence. Sebab kita sekarang berada di saluran berita. Kita dah ada saluran berita sendiri. Yang mana saya rasa usia dia pun masih muda. Baru setahun, tak sampai setahun dilancarkan. Kita akan menyambut ulang tahun pertama kita pada bulan Jun tahun ini. So, jadi di sini kita dah ada ruang program-program pelbagai bahasa bual bicara. Contoh kita dah ada Wasantem, kita dah ada What Say You. Saya rasa kalau kita tengok sekarang pun pendekatannya dah berbeza. Dah banyak insert atau pengisian yang kita dah tambah baik dalam kandungan program tersebut. Dan insya-Allah kita akan cuba lagi sebab kita dah ada saluran yang mana kita boleh membuat penjadualan kita sendiri dalam jajaran kita. Kita memang merancang kalau ada ruang kita akan tambah lagi program-program untuk pelbagai kaum untuk kita menarik minat mereka menonton RTM. Dan kalau kita tengok dalam radio, dalam transformasi berita radio, kita sekarang ni kita dah ada radio bervisual yang mana kalau kita tengok berita disampaikan dalam bentuk DTV kan. Kalau kita tengok pukul 10 kita ada berita continuous pada pukul 10 pagi, kita ada berita continuous pada pukul 11 pagi. Dan satu lagi transformasi dalam program berita radio yang kita bawakan adalah Bual Konti. Bual Konti ini adalah bual bicara tetapi dalam radio yang di-TV-kan. Dan sekarang ni kita dalam percubaan. Kita siaran dia pada hari Sabtu pukul 2 petang kalau tak silap saya. Yang mana kita bermula dengan bahasa Malaysia sahaja dulu. Dan untuk program continuous juga, perancangan kita untuk masa akan datang, kita akan tambahkan siaran dengan pelbagai bahasa lain. Itu antara perancangan kita untuk mempelbagaikan lagi memaklumat dalam pelbagai bahasa. Okey, baik. Dan setakat ini bagaimana respon dalam kalangan audiens? Sebab kita baru je bermula pada 1 April dengan set baru dengan penampilan baru dan juga look and feel baru. So kita masih lagi mendapat agak positif lah dan kita akan terus mendapatkan respon penonton untuk kita tambah baik lagi konten kita. That is the main idea lah, so that kita dari masa ke masa sentiasa bersedia untuk mendapat cadangan-cadangan untuk kita tambah baik kandungan kita. Ya, baik. Jadi itu dia. Kita tahu memang tagline kita pegang RTM kekal unggul hingga kini. Berita dan juga program Ewas Masa RTM juga hanya menyiarkan yang sahih dan juga tepat. Yang paling penting adalah untuk kita meneruskan komitmen yang sedia ada ini. Jadi bagaimana untuk kita pastikan perkara ini akan diteruskan lagi pada masa yang akan datang? Kita akan terus berusaha. Saya rasa Hani dengan Terence pun akan terus berusaha untuk memastikan berita ataupun program SPM ataupun program talk show yang kita ada akan terus mendapat perhatian dan tontonan masyarakat. So saya sangat-sangat berharap semoga kita semua sebagai warga BES pun akan mewar-warkan segala program kita, setiap program kita untuk kita tarik audienship so that bukan saja untuk menonton kita tetapi juga untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Because RTM berita yang sahih itu adalah
dah memang sinonim dengan kita. Ya. Yang itu. Dan saya sangat mengalu-alukan sebarang maklum balas atau cadangan kepada kami melalui email lah. Kalau penonton kita boleh menghantar email kepada kita untuk transformasi RTM as a whole. Ya. Boleh hantar email ke alamat transformasi_RTM@rtm.gov.my. So bukan saja untuk berita tapi juga untuk radio, penyegaran radio yang kita 2-3 hari kita dah ada penjenamaan semula saluran-saluran. So kita mengharapkan penonton dapat menerima perubahan-perubahan yang kita bawa, especially untuk berita ewas masa dan memberikan pandangan dan cadangan untuk kita tambah baik lagi. Ya. Dan dari segi fasa transformasi akan secara berfasalah kita buat sehingga 2023. Ya, jadi memang dialu-alukan pandangan balas daripada semua supaya kita dapat perbaiki lagi dari semasa ke semasa. Kita sangat hargai mereka yang telah mengguli respon balas sehinggalah ke saat ini. Ya, dan terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa menonton kami sepanjang zaman sebenarnya. Ya. Kita boleh katakan tagline teman setia anda tu bukan saja daripada pihak RTM tapi juga daripada pihak anda yang setia menemani kami. Betul. Jadi apa yang ingin dizahirkan, disampaikan kepada para penonton kita pada waktu ini untuk sentiasa terus menyokong dan menjadikan kita ni semua dan berita ewas masa RTM khususnya menjadi pilihan dan kekal di hati semua penonton dan juga masyarakat Malaysia. Silakan. Saya sangat berharaplah semua penonton yang setia, bak kata Terence, teman setia anda tu akan terus menonton siaran RTM dan untuk bagi pihak BES kita akan mencuba secara terbaiknya untuk menyajikan pelaporan-pelaporan, kandungan-kandungan berita ewas masa yang terkini. Sebab kita sebagai bahagian berita kita akan cuba memberi pelaporan yang terkini baik dalam SPM maupun dalam berita untuk disampaikan kepada rakyat menjadi panduan dan juga makluman kepada rakyat secara segera. Yang itu yang kita akan terus berikan tumpuan. Ya, pastinya. Dan kami insya-Allah akan terus berjuang. Macam seperti Terence sebut tadi kan. Ini bukan nama istilah body shaming tapi Terence sering-sering sebutkan. Dia punya setia tu dari berambut sampai dah tak ada rambut. Boleh tengoklah kalau di Setiap kali saya tunjukkan gambar saya berambut mesti meletup di media sosial. Betul tu. Terima kasih Puan Zuraida. Terima kasih Puan Zuraida. Sama-sama kerana menyemput saya.